Bagi yang mula-mula nak minum ataupun nak ikut cara amalan kita yang sebelum video yang atas semua dah tahu. Okey, otak, perut dan amal kan. Okey, dah tahu macam mana nak atasi healing crisis tu, maknanya setiap kali attack tuan-tuan. Okey, setiap makanan dia ada dia punya komponen fizikal, nutrien dia dan dia ada zat dia ya. Jadi bila kita makan, dia akan timbul dia akan timbul rasa pemulihan kan. Maknanya kita bila makan benda baik ni, benda natural ni, dia akan timbul rasa healing crisis. Krisis penyembuhan. Sebab macam ni ya. Bila kita luka normal, kita akan rasa sakit, panas ya, darah badan kita naik panas di bahagian sini ataupun dalam tubuh. Okey. Jadi dan lebam atau berdarah, 3 perkara. Okey. Jadi itu normal. Jadi kulit ini akan mencantum. Tapi kalau kata kita tidak rasa ketiga-tiga ini, kulit ni kita tidak mencantum, tahu-tahunya berulat. So dia ada isu kencing manis ataupun autoimmune system diseases dan sebagainya. Kawasan-kawasan ini dia dah terkena kanser lah contohnya kan. Dia tidak rasa apa-apa, tahu berulat. Okey, tak rasa sakit dah, tak rasa panas dah. Jadi kalau darah kita cantik, apa masalahnya dia akan cantum, betul tak? Okey. So macam itulah juga dalam tubuh badan kita, luka sini, luka kat kepala dan sebagainya. Kalau darah kita berjalan dengan baik, membawa nutrien dengan baik, detox dengan baik, dia pasti dia akan baik. Insya-Allah, percayalah ikut amalan akhlak Nabi ya. Jadi bagi siapa yang memulakan kaedah yang kita amalkan, pertama sekali siapa yang datang jumpa kita sebagai terapi terapi sentuhan, maknanya di bawah terapi sentuhan tu dia ada terapi saraf yang tadi kita cerita. Okey, peringkat kedua, makan. Kita suruh makan. Nak kurus, makan. Nak berisi sikit pun makan. Kan, nak sihat, makan. Okey, makan kena jaga. Ibadah lain pun tetap. Okey. Jadi dalam kata nak makan tu ada orang yang baru nak mula ya, kita semua peringkat ya, amalan kita, ibadah tu kita dah jelas lah ya. Lepas tu riadah tu penting lah ya. Makan apa yang kita amalkan adalah santan. Itu nombor 1. Itu formula nombor 1 ya. Kita dah terangkan yang atas, santan sangat penting. Santan dia ada MCT medium chain fatty acid Jadi dia adalah lemak yang baik. Bila masuk dalam tubuh kita, dia menjadi lemak baik ya. Lemak baik ini akan membawa lemak yang LDL tadi ya, dia akan keluar pada tubuh. Yang salur-salur darah yang sempit, yang bagi orang tekanan darah tinggi dan sebagainya pun dia akan perlahan-lahan keluar LDL tadi tu, dan dia akan keluar menjadi buang daripada tubuh kita ataupun menjadi 3 kali ganda tenaga ya kalau minum santan So santan yang pertama. Yang kedua, kita gunakan rempah formula ada rempah formula shock untuk sedapkan badan. Okey, garam sangat penting. Garam ni jelas ya, kita perlukan garam sebagai electrolyzer untuk hubungkan sel ke sel. Itu biasa dengar ya. Kita perlukan garam juga untuk neutralizer ya. Maknanya contoh sekotor-kotor air sungai pergi je ke laut yang air sungai yang kotor bangkai dan sebagainya, pergi je ke laut, dia terus neutralize kan jadi ejen pembersih laut lah kan. Jadi minyak segala petroleum ke apa tumpah kat situ pun dia akan neutralize balik. Itu pasal 70% dari permukaan bumi adalah air laut. Okey, garam juga sebagai ejen untuk garam mineral dalam tu yang diperlukan oleh organ. Garam juga diperlukan sebagai ejen untuk keluarkan daripada tubuh. Toksik ni dikeluarkan daripada tubuh, sebab bila berlebihan garam badan kita akan cuba buang garam ni. So melalui peluh, kencing, berak, peluh, tak hidung, tak telinga kita, tak apa tu, semua garam, penuh dengan garam. Ada garam tak cukup garam pun kita tidak akan berpeluh. Okey, jadi garam ni benda yang sangat unik dan adalah yang kata hadis dhaif lah kerana perawinya ni kami tak apalah kan tak apalah. Tapi kami ambil yang baiknya tentang apa yang daripada hadis-hadis ni, garam sangat baik. Kami jelas kalau dia nak dah ada buktikan lagi pun orang sihat dan sebagainya. Dan kami masak pun kita masak tu kami tetap juga letak garam dalam keadaan masak tu. Sebab apa? Itu adalah natural ya. Itu saya faham bab ini banyak yang kata benda tu betul menjadi toksik. Kami tidak mahu ada pertikaian apa-apa dengan pihak-pihak sesuatu tu. Dia teruskan dengan kaedah dia, tetapi kami teruskan dengan kaedah yang telah lama diguna pakai daripada zaman dulu sampai hari ini. Kita masak pun kita letak dalam Ayurvedic sekalipun kajian selama 5,000 tahunnya
tetap waktu masak garam tu boleh diletak. Cuma kajian moden ni kita hormat pada mereka. Mereka kata masak tu api tu bila dah dipanas itu kita kena tutup api dulu, tak apa. Tapi siapa yang ikut kita, mohon ikut, jangan risau bab itu. Dan kami telah bukti hari-hari kami makan garam macam tu, hari-hari kami masak dia, kami terus buktikan. Dan alhamdulillah lah ya, sihat, segar, fitness kita semua ada ya, dan lega ya. Jadi pertama tadi terapi saraf, dua tadi santan ya, terapi saraf, santan, formula rempah, garam, dan jelas tinggalkan sintetik lah ya. Itu yang wajib. Tinggalkan sintetik tu no kompromi lah, minta maaf lah ya. Memang kita tak boleh kata apa. Orang di Hanza tu dia tak makan santan ya, tetapi negara dia tak ada racun. Tumbuhan dia tidak beracun. Tumbuhan kita kan, kita punya sayur-sayur macam mana? Okey, kita punya ternakan kita ada hormon dan sebagainya. Ternakan dia orang tak ada. Ikan-ikan kita yang datang daripada tu pengawet. Jadi kita penuh dengan, maknanya kami sendiri ni dah natural habis dah kat Malaysia ni kan. Contohnya kan, still 80 ke 90% je kami mampu untuk natural. Selebihnya yang tidak natural yang masuk dalam tubuh badan kami, itulah kami perlukan santan. Ya, santan, dan ada produk-produk yang katakan daripada kita tengok dekat pasaran yang natural. Natural ya, kita tahu ya. Ada yang produk misal kucing lah apa semua. Ya, kami cakap memang sangat bagus. Sangat bagus. Dia agent detox yang bagus ya. Untuk pulih kan, dia kena keluarkan toksik saja. Toksik bila keluar ya, daripada apa laluan dia, berak, kencing, peluh, kahak, tak hidung, tak telinga, tak mata kita, orang semua, inilah laluan keluar toksik-toksik ini. Termasuklah di kulit kita nanti, kalau timbulnya jerawat, timbulnya gatal-gatal apa semua, ataupun setengah orang tu bila start minum santan je jenuh gatal. Kan? Jadi itu adalah proses yang natural. Okey, bagi yang memulakan minum santan ini, satu je kita tengok yang jelas ya, kita nak bagi tahu ya, bagi orang tu ada isu tekanan darah rendah dengan ya, dia punya HB low, hemoglobin low Yang ini saja yang perlu kita bila dia akan ada healing crisis. At first dia ambil santan tu, di mana dia akan rasa macam pening. Biasanya dia akan rasa macam melayang-layang. Saya melayang-layang Pak, saya melayang-layang Cibu, saya hari-hari saya melayang-layang terus. Okey, itu biasalah kita dengar. So itu bagi orang yang ada isu tekanan darah rendah dan HB low ya. Jadi itu adalah proses yang normal. Jadi apa yang dia kena buat tadi, macam kita cakap tadi, dia perlu bertenang ya. Kena tahu memang normal ya. Normal okey ya. Untuk tekanan darah tinggi, jantung, kencing manis dan sebagainya semua tak ada masalah ya. Dia tidak ada healing crisis yang macam tu. Okey, bagi yang lagi dua kes ya, kanser tulang. Kanser biasa tak apa. Kanser tulang ni yang kita ya. Kanser biasa tu dah bukan kata kes kronik lagi dah ya. So kanser tulang, bila dia start minum santan dan sebagainya, ya kita cakap dia akan keluar sakit. Itu pun kanser tulang yang dah pergi pada stage 3 dan keempat. Dia akan rasa sakit, menyucuk, macam orang pijak-pijak tulang dia dan sebagainya. Macam gambar lah dia orang kita kata kan. Jadi memang saya pun tengok sendiri, sangat sakit ya. Yang kita galakkan, ambillah ubat tahan sakit ya. Ubat tahan sakit maknanya dadah untuk tahan sakit ni lah. Okey, untuk dialisis juga sama. Dialisis pun kita yang pagi mula-mula minum santan ni pun dia akan rasa melayang-layang dan sebagainya tu. Okey, itu normal. Dan untuk dialisis ya, dia perlu teruskan dialisis ya, Jadi dalam peringkat yang sama, kita cuba bantu untuk dia buang toksik daripada tubuh dia. Dan pada peringkat ini, jangan terkejut ya bila dia cek air kencing dia, penuh dengan garam. Kita suruh makan garam. Apa masalahnya? Kita memang garam ni adalah agent untuk keluarkan toksik, kreatinin dan sebagainya. Dia akan banyak kencing, sweating dan sebagainya. Tapi dia tak nak lesu. Dia kena makan lemak. Dan dia perlukan garam juga untuk electrolyzer dalam tubuh badan dia. Jadi untuk orang yang dialisis dan sebagainya, ya akan ada cabaran. Ya, untuk dialisis saya cakap terus terang, memang ada cabaran. Memang akan ada peringkat kesakitan di mana, sebab biasanya orang dialisis ni hati dia pun ada isu dan tulang dia, maknanya hati dia ada isu, kolesterol dia, pengeluaran kolesterol dia tidak cukup, vitamin D dia pun tidak
dapat terhasil apabila dia kena matahari, benda tulang dia dengan otot dia juga akan mengecut ya, dia rapuh dan sebagainya. Jadi apabila start dah orang tu minum santan dan sebagainya untuk dialisis, ya saya faham dia kena minum sikit dan sebagainya. Ya, okey. Proses-proses ini dia perlu makan garam ya. Kalau dengan kita dia perlu makan garam. Ni untuk khas untuk dialisis dia perlu makan garam dan dia akan mula kencing dan dia perlu juga minum. So dia akan rasa sendiri apabila dia dah kencing, nanti dia akan keluar sometimes akan keluar pecah pasir lah, apa macam-macam dia akan keluar. Ada peringkat awal. Ya, berdarah biasa. Berdarah. Ada kes yang ada dengan kita, bukan kata kencing manis, bukan kata dialisis ya. Datang pada kita berak, kencing dan muntah ya, berdarah 3 minggu. Tapi itu pun biasa. Itu biasa. Jangan takut. Sebab apa kita cerita? Sakit itu adalah penyembuhan. Ya, no pain no gain. Memang daripada kecil kita nak besar sikit je demam, nak besar sikit je sakit gigi, tu sakit gigi, semua proses. Sementara kita nak dapat ilmu baru, kita nak faham sesuatu baru, jenuh kita. So itu adalah proses dia. Jadi bagi orang yang ada isu-isu yang berat macam ni, jangan takut, dan ramai yang dah pulih ya. Sampai ke kanser biasa ya. Jadi 3 serangkai pun biasa. Jadi yang agak serius bagi kita, chronic case kita adalah kanser tulang dengan dialisis ya. Dialisis yang dah pergi pada stage yang tinggi, 3-4 stage yang tinggi tu. Jadi itu agak yang mencabar juga. Dan amalan kita detox ya. Gunakan ada agent detox yang bagus ya. Contohnya macam teh misal kucing, agent tu air garam, rempah formula yang kita kata tu, dan termasuklah santan merupakan agent detox yang sangat luar biasa hebat. Jadi melepasi fasa basic ya, fasa sakit ya, fasa basic sakit ya, sebelum nak pergi fasa nikmat, wisdom, fasa sakit ini mohon bertabahlah ya. Jadi bagi yang sakit yang sangat kronik peringkat tulang ya, sakit yang boleh sampai peringkat tulang, serta sakit di peringkat dialisis ni, bila dia dah semakin nak okey nanti, bila sampai fasa tulang, maknanya dia dah hati dah elok, dah kena matahari, ada vitamin D ya, kalsium yang dia makan akan start masuk penyerapan kepada tulang. Jadi tulang dia yang ada radang tu akan mula start sakit. Jadi proses ini adalah proses normal, di mana dalam masa 1 bulan tu, hari-hari dia macam berdenyut-denyut, macam teruk sangat. Sebulan biasanya kita tengok ya, sebulan. So dalam masa sebulan tu, kalau dia mampu melepasi, cara melepasi tu itulah macam-macam kita cakap tadi, antara dadah separuh, ataupun cara akhlak Nabi lawan cara zikir, mana gambar itu keluarkan dadah kita sebanyak-banyak untuk kebaskan balik ya. Jadi teknik-teknik itu kita akan menjerumus satu-satu video. Jadi mencabar, dia sampai ke fasa yang atas sikit, di mana lepas pada sebulan dia akan ada satu hari tu sakitlah, dalam kata sekali, sejam, 2 jam dia sakit. Naik hari betul dalam masa seminggu tu dia dah 2 hari tak sakit, sehari sakit. Dia bukan tu sampailah hilang macam tu. So peringkat sakit pada tulang ni, kalau dia terus maknanya kanser tulang ataupun dialisis yang dah melibatkan tulang ni, problem dah semua lah ya. Fasa itu untuk bagi peringkat tulang ya, healing peringkat tulang, 1 bulan yang sangat kena bertabahlah ya. Tapi untuk rasa hilang, nak kurangkan rasa sakit, ambillah dadah yang disarankan oleh doktor, atau ikutlah akhlak Nabi, berzikir, gambar dan tenang ya. 1 bulan yang teruk dan 1 bulan yang kedua tu, insya-Allah dia akan makin baik ya. Jadi tidak sia-sia Allah jadikan dadah ya, tidak sia-sia, ada kebaikan dia. Namun pergantungan dia tu perlu ada had ya. Sebab apa? Dadah itu tidak kuat, tapi dadah itu masuk dalam tubuh kita menjadi kuat, macam yang kita cerita sebelum ni. Baik. Jadi apabila melepasi fasa-fasa yang ke depan, di mana ada orang 1 hari pulih, 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, okey, itu bergantung pada kesungguhan masing-masing, dan mohonlah banyak-banyak pada Allah. Di samping sahabat-sahabat kita ni semua ni akan terus-terus berdoa untuk kita, kesejahteraan kita semua, insya-Allah. Amin.